Kita intro dulu. La 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 la. Tahniah rakyat Malaysia. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Tahniah Menteri Ekonomi. Tahniah Menteri Kewangan. Satu lagi achievement telah unlock pada hari ini. Ringgit kita sudah mencapai kadar RM4.80 untuk setiap dolar Amerika yang terendah dalam tempoh 26 tahun. Syabas beteh. Syabas. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas beberapa hari duk ketuk pintu, ringgit kita telah pun mencapai kadar RM4.80 bagi setiap dolar Amerika Syarikat pada hari ini. Dan ini menjadikan nilai ringgit kita berada pada kadar yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Sekadar satu rekod, RM4.88 adalah jumlah yang telah dicatatkan ketika Januari tahun 1998 yang menyaksikan pada ketika itu ringgit berada pada kadar yang paling rendah dalam sejarah berbandingan dolar Amerika Syarikat. Dan pada ketika itu, Menteri Kewangan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada kali ini, ringgit kita mencapai nilai yang paling rendah juga dalam sejarah dalam tempoh 26 tahun. Kita punya Menteri Kewangan masih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan benda ini kita dah tengok lama dah tuan-tuan dan sekalian. Ramai pihak yang telah meramalkan perkara ini bakal terjadi. Bahkan beberapa laporan seperti laporan yang ini mengatakan bahawa ringgit semakin lama semakin merendah dalam tempoh yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Di mana hanya 2% sahaja lagi hendak mencapai kadar yang paling rendah dalam sejarah negara kita ini. Dan kalau anda perhatikan tuan-tuan sekalian, ringgit kita rendah bukan sekadar dengan dolar Amerika Syarikat saja. Anda tengok yang ini. Ringgit berbandingan Indonesia rupiah juga melemah. Ringgit berbandingan renminbi Cina juga melemah. Ringgit berbanding dengan Cambodia Rial juga melemah. Ringgit berbandingan Myanmar Kyat, aku tak pernah dengar tahu masalahnya Tuan ni, pun melemah juga masalahnya. Ringgit berbandingan Indian Rupee juga melemah. Semuanya melemah kecuali yang ini. Ringgit berbandingan Baht Thai agak meningkat sedikit. Tetapi secara asasnya tuan-tuan sekalian, dekat sini kita dapat lihat betapa ringgit sebenarnya memang melemah. Dan bukan dengan dolar Amerika Syarikat semata-mata. Kalau ringgit melemah dengan dolar Amerika Syarikat saja dan kemudian dengan mata wang lain dia kuat dan sebagainya, tak ada masalah. Kita boleh terima. Ini adalah isu berkenaan dengan kadar interest yang begitu tinggi dekat Amerika Syarikat sana yang menyebabkan dolar Amerika begitu mengukuh gila-gila sampai melemahkan mata wang lain termasuk ringgit. Tetapi dengan mata wang lain pun kita drop. Dengan mata wang lain pun kita jahanam masalahnya. Jadi nak cerita apa sekarang? Cuma saya tahu anak-anak papa, even Rafizi Ramli sendiri pernah berkata yang kita nak kecoh-kecoh pasal ringgit kita jatuh dengan dolar Amerika tu buat apa? Bukannya kita pergi shopping dekat New York. Bukannya kita pergi ke Amerika tiap hari. Inilah dia hujah yang paling bodoh dalam banyak-banyak hujah bodoh yang pernah saya dengar. Memang kita tak pergi ke New York tiap hari. Saya pun tak pergi ke Washington tiap hari. Tetapi kita kena faham, kita ini negara yang turut mengimport barang daripada luar negara. Dan kebanyakan urus jaga kita ini menggunakan US dollar. Bila US dollar ini sangat-sangat kukuh dan kita melemah berbanding US dollar, harga import akan menjadi semakin mahal. Bila harga import menjadi semakin mahal, maka harga barangan yang ada dekat negara kita ini juga akan menjadi semakin mahal. Bila harga barangan menjadi mahal, siapa yang akan dimangsa? Rakyat juga masalahnya. Itu pun nasib baik sangat-sangatlah kerajaan-kerajaan terdahulu tidak membuat hutang negara dalam US dollar. Kalaulah kerajaan-kerajaan terdahulu buat hutang dalam US dollar, mati kita tuan-tuan. Cumanya itulah dia. Sekarang ini yang kita pelik sangat-sangat, mengapakah kerajaan seolah-olah macam berdiam diri dan tidak begitu risau berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit berbanding US dollar dan juga berbanding dengan mata wang asing di seluruh dunia ini. Sebab benda ini berkait rapat dengan ekonomi kita tau. Bila ekonomi kita lemah, bila ringgit kita lemah, pelabur-pelabur asing pun macam tak nak datang dekat negara kita. Masalahnya sebab dia tengok kita ini tidak ada daya saing lagi dah. Kita tidak ada kualiti lagi. Yang akan datang dekat negara kita ini cumalah orang-orang luar yang nak beli harta benda kita, yang nak beli tanah-tanah kita, yang nak berbelanja dekat negara kita ini sebab kita murah dan yang paling utama sekali hendak menjadikan negara kita ini sebagai lubuk untuk buat duit segera. Dan benda ini sangat-sangat merisaukan rakyat. Cumanya itulah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata, beliau hairan mengapakah Menteri Kewangan tak risau pasal kejatuhan nilai mata wang ringgit ini. Dan kita cuba tanyakan juga kepada Menteri Kewangan pada ketika ini berkenaan dengan masalah kejatuhan nilai ringgit yang agak teruk pada ketika ini. Tetapi tengoklah apa jawapan daripada Menteri Kewangan itu. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Menteri Kewangan kita boleh minta Gubernur Bank Negara tolong jawab semua benda. Dia tu Menteri Kewangan masalahnya. Kenapa bukan dia yang jawab? Kenapa mesti dilepaskan kepada Gubernur Bank Negara? Kenapa bila benda datang tak best,
datang ke dia lepas tangan. Oh, tak ada masalah. Pergi ke Gubernur Bank Negara, dia jawab. Dia janji nak jawab. Awak tu Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Be accountable. Tolong bertanggungjawab. Kejatuhan-kejatuhan ini berlaku ketika zaman anda menjadi Menteri Kewangan. Ketika zaman Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi. Kejatuhan-kejatuhan ini bukan kecil anak dan memberikan impak yang besar kepada negara. Anda pergi minta Gubernur Bank Negara yang kalau tak salah saya baru sahaja dilantik untuk menjawab soalan-soalan berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Gila kau apa masalahnya? Di sini kita dapat lihat tuan-tuan dan sekalian betapa kerajaan kita ini merupakan kerajaan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab ataupun lebih tepat lagi kerajaan yang lari daripada tanggungjawab, lari daripada dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang tengah berlaku. Di saat ringgit kita makin lama makin merudum, mencapai tahap yang paling rendah dalam tempoh 26 tahun. Tengok-tengok Perdana Menteri kita boleh kata, oh saya tak nak jawab, boleh tanya dekat Gubernur Bank Negara, dia ada dekat situ, dia boleh tanggungjawabkan soalan anda. Ini ke seorang Perdana Menteri yang berangkap Menteri Kewangan terbaik Asia satu ketika dahulu? Dan yang paling menjengkelkan sekali saya tuan-tuan sekalian, yang sangat-sangat menjengkelkan saya, pembangkang, MP pembangkang, terutamanya mereka yang pegang portfolio untuk lawan Menteri Kewangan. Mana pergi anda? Di manakah suara anda untuk mengulas berkenaan kejatuhan nilai ringgit ini? Yang mengulas ialah Saitro, yang mengulas ialah YouTuber, TikToker ataupun pemain social media seperti Nurul Islam, seperti Wabi Viral, seperti saya, seperti Zam Yahya. Kami yang mengulas pasal benda ini. Di manakah MP pembangkang? Di manakah Dr. Radhi Jidin yang sepatutnya kawal selia portfolio Menteri Kewangan? Di manakah suara anda? Mana komen-komen anda? Di manakah Syahir Sulaiman? Di manakah anda semua masalahnya? Kenapa anda langsung tidak mahu untuk mengulas berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit yang melampau-lampau ini? Mana video anda? Mana ulasan anda? Mana pandangan anda? Mana formula anda? Kerana harapkan kami saja yang buat kerja, kami yang highlight perkara macam ni, baik bagi kami saja jadi ahli parlimen, anda semua boleh step down. Biar kami yang pegang parlimen ini, biar kami yang menyuarakan untuk rakyat sebenarnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini kita dah dapat lihat betapa kerajaan perpaduan madani ini memang kerajaan yang langsung tak boleh diharap, sangat-sangat tak pandai untuk menjaga negara kita masalahnya. Sebab saya cuma ikut saja kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dahulu ini. Yang jelas harga terus melambung naik. Kerana harga import naik, memang betul harga import naik. Jadi di parlimen saya kata harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ini. Kita harapkan sangat perkara-perkara ini dapat perhatian Yang di-Pertuan Agong dan minta sangat-sangat agar Yang di-Pertuan Agong dapat menegur kerajaan atau memberikan kenyataan yang keras kepada kerajaan ini agar buckle up dan buat kerja betul-betul. Pastikan jangan berlaku lagi perkara seperti ini. Tolong pulihkan kembali ekonomi negara. Tolong pulihkan kembali ekonomi rakyat. Jangan asyik berpolitiking. Jangan asyik duk sembang sakau rasuah, tetapi habuk pun tarak. Sebab kita tak nak nanti rakyat yang marah, yang tengah tersepit, yang tengah tertekan ini pergi beratur ramai-ramai dekat Putrajaya, hadap muka Perdana Menteri dan tanyakan soalan ini kepada beliau. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?